Hai, selamat datang ke YouTube channel saya, Fahima Zamri. Dan pada kali ini saya nak share dengan anda tentang people pleaser. Apa tu people pleaser? People pleaser ni adalah individu yang merasakan adalah penting bagi mereka untuk memuaskan hati semua orang di sekeliling mereka. Sama ada pasangan mereka, rakan sekerja, bos, family members dan kadang-kadang orang yang tak dikena-mengena sekalipun akan dititik beratkan oleh seorang people pleaser ini. Pada video kali ini saya akan terangkan dua bahagian. Bahagian pertama, apa punca dan kenapa wujudnya people pleaser ini. Dan yang kedua adalah tanda-tanda yang menunjukkan anda adalah people pleaser. So, kenapa wujudnya individu yang rasa nak puaskan hati orang lain adalah sangat penting dalam hidup mereka? Punca yang pertama ialah individu people pleaser ini ingin rasa diterima dan dihargai oleh orang sekeliling mereka. Individu yang people pleaser ini mengharapkan dan sentiasa menginginkan validation, penghargaan dan penerimaan daripada orang sekeliling mereka. Macam mana pula boleh jadi macam ni? If anda seorang people pleaser, puncanya ialah anda tak dapat menerima siapa diri anda. Anda hanya highlight apakah kelebihan anda dan anda terima apa kelebihan anda. Tapi anda tak highlight dan anda tak boleh terima apa kelemahan anda. Itulah punca sebenarnya bila seorang individu merasakan dia perlu diterima dan dihargai oleh orang sekeliling mereka. Kerana mereka sendiri sebagai seorang individu tak dapat menerima kelemahan diri mereka sendiri. Apatah lagi nak menghargai dan berterima kasih kepada diri sendiri. Sebab tu sangat penting bagi orang people pleaser ni, rakan-rakan mereka, family members mereka, pasangan mereka menerima dan menghargai dan memuji-muji mereka. Dan kalau anda seorang people pleaser, anda akan sanggup untuk buat apa saja sampai kadang-kadang pada tahap menghambakan diri kepada orang sekeliling anda kerana anda inginkan mereka menerima anda dan menghargai anda. Dan anda tak akan nampak pengorbanan anda tu. Sebab apa yang anda nak, apa target anda ialah mereka mesti puji saya. Mereka mesti menghargai saya. Mereka mesti fikir saya ni baik. Itu adalah lebih penting bagi anda. Mostly, apa yang anda buat setiap hari adalah anda akan fikir penerimaan dan penghargaan orang lain. Ni kalau saya tak tolong ni mesti diingat saya jahat. Saya nak jadi good girl. Saya nak jadi good boy. Saya nak jadi orang yang baik. Saya nak jadi orang yang menghappykan orang lain. Dan ini sangat bahaya sebab anda akan ketepikan, menafikan, membutakan mata anda untuk melihat sebenarnya anda rasa sakit hati. Sebenarnya anda rasa sedih, kecewa dan marah. Sebab yang kedua ialah seorang people pleaser memiliki low self-confidence. Mereka tidak memiliki confidence yang tinggi, keyakinan diri yang tinggi. Ramai orang yang mempunyai low self-confidence akan cenderung untuk menjadi seorang people pleaser. Saya ingin jelaskan di sini. Keyakinan diri adalah bersifat dalaman, iaitu dalam diri kita. Ramai orang yang salah faham apakah itu keyakinan diri. Orang yang cakap besar, orang yang gebang, tahu semua benda, itu bukan contoh keyakinan diri yang sebenarnya. Itu adalah kurang keyakinan diri. Anda kena faham apa itu sebenarnya keyakinan diri. Keyakinan diri yang sebenar ialah anda dapat berjalan dan menjalani kehidupan hari-hari anda dengan kelebihan dan kelemahan anda seadanya. Tanpa perlu menambah-nambah cerita, memperbesar-besarkan kelebihan anda, bangga diri, bongkak, cerita seolah-olah anda serba tahu, menambah-nambah dengan puji-puji diri sendiri, memperendah-rendahkan orang lain ketika anda bercakap dan seumpamanya. So, kalau anda jumpa individu yang gebang, yang cerita semua benda dia tahu, itu bermaksud mereka mempunyai low self-confidence. Anda kena faham betul-betul apakah maksud keyakinan diri.
Jadi, kalau anda mempunyai keyakinan diri yang rendah, anda akan cenderung untuk puaskan hati orang sekeliling anda supaya anda kelihatan baik, kelihatan sempurna, berharga di mata orang lain. Seterusnya saya akan terangkan 10 tanda yang menunjukkan bahawa anda adalah seorang people pleaser. Ini adalah bagi anda yang keliru, adakah anda seorang people pleaser ataupun tidak. Saya bagi sedikit hint. Kalau anda rasa sering exhausted, sering penat, sering letih, sering rasa telah berkorban tetapi tak ada orang menghargai, cuba anda perhatikan 10 tanda yang akan saya nyatakan nanti. Mungkin anda seorang people pleaser. Ciri yang pertama ialah anda berpura-pura bersetuju dengan semua orang. Mendengar dengan berhemah tentang pendapat orang lain, walaupun anda tak bersetuju, itu adalah social skill yang baik. Tapi, kalau anda berpura-pura setuju dengan mereka, walhal anda tak setuju dengan pendapat mereka, hanya kerana anda ingin digemari dan anda ingin rasa dihargai, diterima, ini adalah signal bahawa anda seorang people pleaser. Ciri yang kedua, anda berasa anda bertanggungjawab terhadap perasaan orang sekeliling anda. Pemikiran bahawa anda bertanggungjawab untuk happykan orang lain akan membuatkan anda ingin rasa memuaskan hati orang sekeliling anda. Setelah anda melakukan tanggungjawab anda dan orang sekeliling anda nak happy ataupun tak happy dengan apa yang anda dah buat, itu bukan tanggungjawab anda. Itu adalah hak mereka. Nak rasa puas hati, tak puas hati, itu adalah pilihan mereka. As long as anda telah buat pun apa yang sepatutnya anda buat. Jadi yang ketiga, anda sering meminta maaf. Minta maaf tu bagus, tapi sekiranya anda yang bersalah. Tetapi seorang people pleaser ini akan sentiasa minta maaf dan akan mula menyalahkan diri pada hal-hal yang kadang-kadang tak berkaitan dengan mereka. Dan mereka rasa bersalah sendiri dan takut orang lain menyalahkan mereka. Lebih teruk lagi, seorang people pleaser ni takut untuk menjadi diri sendiri. Ciri yang keempat ialah anda rasa sangat terbeban dengan apa yang anda perlu buat. Ataupun dengan kata lain, exhausted ataupun out. Cuba tengok balik jadual harian anda. Adakah ianya dipenuhi dengan aktiviti yang anda nak buat? Ataupun ianya dipenuhi dengan aktiviti yang orang lain suruh anda buat? Seorang people pleaser akan memenuhkan jadual hariannya dengan aktiviti-aktiviti yang disuruh oleh orang lain berbanding dengan aktiviti yang mereka sukarela nak buat. Kalau anda cakap ya, boleh, ya, nak, tapi kemudian anda rasa stres sendiri dengan komitmen yang anda kena buat atas dasar anda cakap ya tadi, ini bermaksud anda seorang people pleaser. Anda takut nak cakap tak nak, tak boleh sebab anda takut dikecam dan dianggap seorang yang selfish. Ciri yang keenam, anda rasa tak selesa apabila ada orang lain sedang marah kepada anda. Kadang-kadang, orang lain marah pada anda bukan hanya semata-mata kerana anda. Apatah lagi orang yang marah tu, memang anda dah tahu pun, seorang yang baran, seorang yang ego, seorang yang tak nak mengaku salah, seorang pembuli, seorang yang suka keluarkan kata-kata downkan orang lain, seorang yang cakap besar. So memang jelaslah mereka yang bermasalah, bukan anda yang bermasalah. Jadi memang tak berbaloi untuk rasa tak selesa, rasa bersalah untuk orang-orang yang macam ni. Ciri yang ketujuh, anda bertingkah laku sama seperti orang sekeliling anda. Seorang people pleaser akan sabotage aimnya, akan sabotage impiannya hanya kerana untuk mencapai impian membahagiakan hati orang lain. Saya bagi contoh, tahun ni anda berazam tak nak lagi describe keburukan demi keburukan orang lain. Tapi sebab anda dikelilingi oleh orang-orang yang macam tu, jadi anda terpaksalah kuburkan impian murni anda tadi. Ciri yang ke-8, anda perlukan pujian orang lain untuk anda rasa happy, bahagia. Memang tak dapat dinafikan. Pujian daripada orang lain membuatkan hati kita berbunga-bunga, rasa happy sangat. Tapi bagi people pleaser ini, mereka sentiasa mengharapkan dan bergantung kepada pujian orang lain untuk mereka rasa happy. Kalau tak ada pujian hari tu, kalau orang kritik hari tu, mereka akan rasa sangat down
dan takkan menemui kebahagiaan mereka. Ciri yang kesembilan, anda berusaha keras untuk mengelakkan konflik ataupun pergaduhan. Adalah bagus sebenarnya kalau kita tak memulakan konflik atau pergaduhan sekiranya tak ada isu-isu penting untuk dibincangkan. Tapi seorang people pleaser ini, walaupun dibuli, walaupun di-abuse, mereka akan berdiam diri dan tak akan tanya, bangkitkan isu tersebut untuk dibincangkan, untuk mengelakkan konflik, untuk mengelakkan pergaduhan. Jadi yang ke-10, anda menafikan perasaan anda sendiri. Seorang people pleaser akan cakap, taklah saya tak sakit hati, taklah saya happy je buat semua benda ni. Tapi sebenarnya dalam hati mereka sangat sakit, sangat pedih, sangat kecewa, sangat marah. Kerana bagi people pleaser, perasaan mereka tak penting. Yang penting adalah perasaan orang sekeliling mereka. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Saya harap dapat membantu anda untuk mengenal pasti adakah anda seorang people pleaser ataupun tidak. Adalah penting untuk anda mengenal pasti apakah isu yang sedang anda hadapi sekarang. Terutama bagi mereka yang exhausted, yang burn out, mungkin anda adalah seorang people pleaser. Jangan takut untuk menerima bahawa anda sekarang menghadapi isu nak memuaskan hati semua orang sekeliling anda. Kalau anda dapat terima apakah isu yang sedang anda hadapi ini, anda pasti akan jumpa jalan keluar. Sebab ramai orang yang takut sebenarnya nak mengaku diri perfectionist, nak mengaku diri people pleaser. Sebab itu semua adalah kelemahan. Tapi cuba anda fikir, adakah manusia yang langsung tak ada kelemahan? Semua orang ada isu masing-masing. Cuma biasanya adakah anda nak terima isu anda dan mengaku isu anda? Kalau anda menerima dan mengaku isu anda, lebih mudah untuk anda cari jalan keluar dan cari penyelesaian. Pada mereka yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe YouTube channel saya Fahimah Zamri, dan anda takkan ketinggalan dengan video-video berguna yang mungkin dapat membantu kehidupan anda. Kita berjumpa lagi pada video saya yang akan datang.